Astaghfirullahalazim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ya, alhamdulillah, ya, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, ya, pada tengah hari ini kita berkumpul, ya, di salah sebuah rumah Allah Taala yang dibangunkan khas untuk mendirikan, ya, untuk mendirikan solat, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk beristighfar, ya, untuk mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, dengan fakta tersebut kita sebenarnya sedang berada di sebuah kawasan, ya, di satu kawasan, di satu bangunan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Kemudian sekarang pula kita berada pada hari Jumaat. Ya, kita berada pada hari Jumaat, ya, antara satu daripada 7 hari, ya, yang tersenarai, ya, dalam syariat agama Islam, dan hari ini adalah hari yang terbaik, ya, lebih-lebih lagi khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu hari Jumaat. Ya, dengan fadilatnya, masya-Allah tabarakallah, ya, ada riwayat yang mengatakan bahawa fadilat mendirikan solat Jumaat, fadilat beramal pada hari Jumaat, istiqamah dengan amalan-amalan pada hari Jumaat seolah-olah sama macam haji dan umrah, ya, ataupun seolah sama dengan ibadah umrah. Ya, bahkan ia boleh menghapuskan dosa antara Jumaat yang lepas dengan Jumaat yang hari ini. Makanya kalau kita laksanakan Jumaat pada hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan segala amal ibadah, dengan segala sunnah dan segala fardunya, maka insya-Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa kita yang kecil lah. Dosa-dosa kita yang kecil yang berlaku antara Sabtu minggu lepas sampailah ke saat ini. Ya, masya-Allah tabarakallah. Dan sekian banyak lagi fadilat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hari Jumaat. Maka hari ini adalah hari yang berkat. Dan juga kita pula berada dalam bulan Ramadan. Ya, sedar tak sedar kita telah sampai kepada hari yang ke-20. Ya, hari ini adalah hari ke-20 kita berpuasa. Masya-Allah tabarakallah, sedar tak sedar kita sampai pada penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan, ya, kita akan masuk pada 10 malam yang terakhir, dan dalam 10 malam terakhir itu kita menggunakan peluang sebaik-baiknya dan kita dianugerahkan oleh Allah Taala dengan Lailatul Qadri insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tengah hari ini sebagai menyambung program kuliah takmir kita, ya, yang mana diadakan pada setiap bulan, ya, antara Maghrib dengan Isyak, tapi kali ini memandangkan ini adalah versi Ramadan 2022, maka kita mengadakanlah yang menggantikan, ya, program, ya, tazkirah ataupun kuliah Maghrib itu dengan tazkirah sebelum Jumaat. Jadi insya-Allah dalam masa yang singkat ni kita nak berkongsi beberapa perkara. Antaranya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita pada hari ini adalah 20 Ramadan, dan baru-baru ni pada tarikh 17 Ramadan kita memperingati, bukan nak kata menyambut sangatlah, kita kata memperingati tarikh nuzul Quran. Ya, kita memperingati tarikh nuzul Quran. Al-Quran itu diturunkan. Bila kita tengok perkataan nuzul, maksudnya membawa maksud ia turun sekaligus daripada awal Fatihah sampai habis surah An-Nas. Ya, daripada awal Fatihah sampai habis surah An-Nas. Adakah macam tu keadaannya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya tidak. Ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril. Dia tak dapat Al-Quran tu satu buku. Ya, dia tak dapat Al-Quran itu satu buku. Kita sedia maklum yang dimaksudkan dengan nuzul Al-Quran iaitu turun sekaligus itu adalah, ya, satu malam yang Allah Ta'ala pilih, yang malam itu dinamakan sebagai Lailatul Qadri.
Dan ya, peristiwa itu semestinya berlaku sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam mendapat wahyu yang pertama, iaitu surah Iqra. Ya, ia berlaku sebelum Rasulullah sebelum Rasulullah mendapat wahyu yang pertama, dan segala proses penurunan Al-Quran itu berlaku daripada Lauh Mahfuz. Ya, proses perjalanan dia, destinasi mula adalah daripada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni apa? Satu makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang merangkumkan segala takdir alam ini, dan kemudian dibawa ke langit dunia. Langit dunia tu kat mana pula? Kita kalau kita angkat kepala pada waktu malam, ya, kita nampak bintang-bintang, nampak matahari, nampak bulan. Itu baru kulitnya saja. Ya, itu baru kulitnya saja. Tak sampai pun lagi langit pertama di mana yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian teks Al-Quran tu dihantar ke mana pula? Ia dikumpulkan dan diletakkan dekat satu kawasan bernama Baitul Izzah. Ya, satu tempat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat para malaikat bertawaf. Ya, ribuan, jutaan, ratus ribu malaikat yang masuk dekat kawasan itu. Jumlah mereka hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Ala kulli hal, sepanjang segala fakta yang kita sebutkan tadi itu, kita dah hafal ayat Qurannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu sekaligus pada malam Lailatul Qadri, ya, pada malam Al-Qadr, malam kemuliaan. Satu lagi dalil, tuan-tuan. Ya, satu lagi dalil Al-Quran yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan pada malam yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan boleh hafal ayat ni, tak ada masalah, pendek saja. Daripada surah Ad-Dukhan ayat nombor 3. Awal-awal surah Ad-Dukhan, ya, surah Ad-Dukhan mulanya Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, ayat nombor 1. Ayat nombor 2, wal kitabil mubin, itu ayat nombor 2. Ayat nombor 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu seluruhnya pada satu malam yang penuh dengan keberkatan. Ya, penuh dengan keberkatan. Cantiknya bahasa Allah Ta'ala bila mana Allah Ta'ala guna perkataan lailatin mubarakatin. Tanwin, lailatin, tanwin baris bawah, mubarakatin, tanwin baris bawah lagi. Tuan-tuan tengok dalam ayat Quran, kalau kita buka surah Ad-Dukhan tu, tak ada alif lam. Ya, tak ada alif lam. Maknanya malam tu kita tak tahu bila tarikhnya. Ya, malam itu kita tak tahu, tak jelas pun dia punya tarikh berlaku peristiwa tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Tetapi dengan segala fakta tersebut, ya, dengan segala fakta tersebut, ya, kalau kita perhati baliklah, ya, dengan kacamata, dengan pandangan kita yang tak berapa kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Ya, kadang-kadang kita ni lebih pandang kepada bab keduniaan semata-mata. Minta maaf saya cakap, ya, minta maaf saya cakap. Kalau kita ikutlah dengan pandangan kita yang cetek sebagai manusia yang biasa, yang banyak buat dosa ni, kalau kita kaji balik segala fakta, segala peristiwa berkenaan dengan nuzul Quran, kita mungkin akan kata, nuzul Quran ni tak ada nilai material. Ya, kita tahu tentang Lauh Mahfuz. Saya kata apa tadi? Tempat ataupun makhluk yang menyimpan segala takdir dunia ni, takdir alam ini. Okey, kalau kita tahu fakta tersebut, kita meniaga petang karang dekat pasar Ramadan, laku ke? Tak tentu lagi. Tak ada kaitan pun. Ya, tak ada kaitan pun. Siapa yang bawa Quran tu? Malaikat Jibril alaihi salam. Okey, kita tahu malaikat Jibril bawa wahyu. Boleh bagi kita punya saham naik ke? Kok ada yang saham, kok ada yang melabur SB ke apa benda lah. Boleh naik ke nilai mata wang kita? Boleh melonjakkan nilai ekonomi kita? Kalau ikut pada pandangan mata kasar, tak ada perubahan pun. Ya, tak ada perubahan pun. Tetapi, ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, peristiwa nuzul Quran, ya, yang disebutkan dalam surah Al-Qadr, yang disebutkan dalam surah As-Saff, dan ada lagi ayat Quran lain yang menceritakan tentang peristiwa, ya, malaikat Jibril membawa, ya, wahyu Allah Ta'ala ini adalah peristiwa akidah. Ya, ini adalah perjalanan ataupun peristiwa akidah. Sama saja level dia, sama saja tahap kepentingannya dengan Isra Mi'raj. Sama saja, tuan-tuan. Sama saja.
Kalau saya tanya tentang Isra Mi'raj, mungkin dalam kalangan kita biasa dengar, tiap-tiap tahun akan dengar ceramah yang sama, bahkan azab yang diceritakan pun sama. Betul tak? Orang perempuan tak pakai tudung, rambut kena tarik. Yalah, adalah perbahasan ulama kata itu hadis dhaif, Ustaz. Kan? Itu hadis dhaif. Ada hadis yang lebih sahih. Hadis yang lebih sahih, Rasulullah jumpa dengan menghadap Allah Taala, dapat perintah solat dan sebagainya. Okey, kita sedia maklum. Tapi macam saya cakap tadi, sama saja level dia. Ya, perjalanan yang berlaku dalam peristiwa Isra Mi'raj dan juga proses yang berlaku penurunan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ini adalah bab akidah. Kita nampak tak? Kita tak nampak. Kita boleh tengok dia cari dia punya bukti tak? Tak boleh pun. Semata-mata baca daripada Al-Quran, semata-mata dapat daripada hadis. Baik, sekarang ni penting ke tak penting? Bab akidah semua penting. Bab akidah semuanya penting, walaupun kita tahu setakat nama. Ya, bab akidah dia akan penting automatik. Walaupun dia tak tolong kita bayar bil, walaupun dia tak tolong kita settlekan hutang kereta, hutang rumah, walaupun dia tak tolong kita hantar anak kita masuk universiti ke, kita nak dapat naik gaji ke, naik pangkat ke, dia tak akan membantu tu. Dalam bab keduniaan dia tak akan bantu. Tetapi bila mana kita beriman, solat kita Allah Ta'ala terima. Kita puasa, Allah Ta'ala terima puasa kita. Kita bersedekah, Allah Ta'ala terima kita punya sedekah, kita punya zakat. Ya, kita berzikir, kita berselawat, Allah Ta'ala terima. Dan kita akan dianggap, kita akan diiktiraf oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang beriman. Dan orang yang beriman, ya, orang yang beriman ni pula, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cukup banyak, terlalu banyak, ya, ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fadilat orang beriman. Ya, fadilat orang beriman. Islam satu kelebihan. Tapi setakat Islam kita akan menghadapi banyak masalah. Kita akan menghadapi banyak masalah. Kalau kita betul-betul beriman, Allah Ta'ala akan settlekan semua masalah tu. Ya, Allah Ta'ala akan settlekan semua masalah tersebut. Baik, kalau nak bagi contohnya satu persatu terlalu banyak, tuan-tuan, ya. Ya, terlalu banyak. Macam inilah. Ya, saya nak bawakan satu perkara. Ya, saya nak bawakan satu contoh. Fadilat orang yang beriman, tuan-tuan, ya. Ya, fadilat orang yang beriman. Kita ambil surah yang simple saja, ya. Daripada awal surah Baqarah. Ya, daripada awal surah Al-Baqarah. Okey. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekejap, ya. Daripada awal surah Baqarah ayat yang ke-26. Okey. Daripada ayat yang ke-26. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, sorry, minta maaf, ya, bukan ayat nombor 26, minta maaf. Kejap. Astaghfirullahalazim. Ya. Ayat yang ke-24. Ya, ayat yang ke-24. Antara tafsiran, ya, untuk ayat yang ke-24 bila mana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Okey, fa illam taf'alu wa lan taf'alu merujuk kepada ayat nombor 23. Sekiranya kamu tak boleh mencipta ayat Quran, sekiranya kamu tidak boleh mereka satu-satu ayat Quran. Contoh ayat Quran paling pendek apa? Nun. Apa ayat Quran paling pendek apa? Toha. Kan? Tak boleh, kan? Ya, ayat Quran apa lagi yang paling pendek? Yasin. Apa lagi ayat Quran paling pendek? Qaf. Kan? Itu semua ayat Quran yang paling pendek. Satu huruf ataupun dua huruf. Ya, tidak ada manusia daripada zaman Rasulullah sampailah ke hari ini, tak ada seorang pun yang mampu mencipta ayat Quran dengan logik seperti mana yang ada dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat nombor 24, fa illam taf'alu, sekiranya kamu tak mampu buat ayat Quran tersebut, walan taf'alu, dan sememangnya kamu tidak akan mampu mencipta ayat-ayat Al-Quran,
fattaqun nar, maka bertakwalah, berwaspadalah dengan api neraka. Ya, kaitan ayat ini dengan apa yang saya nak bawakan pada hari ini ialah kita beriman dengan Al-Quran seadanya. Ya, kita beriman dengan Al-Quran seadanya. Ya, kita boleh beriman dengan Al-Quran, dan bila mana kita beriman dengan Al-Quran, maka kita termasuk dalam kalangan orang yang mengelakkan diri daripada api neraka Allah Jalla wa'ala. Ya, kita beriman dengan Al-Quran, kita amalkan isi kandungan Al-Quran, secara automatik kita akan jauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sebagai penutup, ya, kita punya atas kita ringkas saja ya pada tengah hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, berkenaan dengan iman terhadap wahyu, ya, beriman terhadap wahyu, beriman terhadap Nabi Muhammad SAW ni, dia ada banyak jenis, ya, dia ada banyak level, dia ada banyak kategori. Ya, saya bagi dua saja secara ringkas. Ya, saya bagi dua saja secara ringkas. Pertama sekali, yang pertama tuan-tuan, beriman bulat-bulat. Ya, beriman bulat-bulat. Dengar aja ayat Quran. Ayat Quran, betul ke ni ayat Quran? Cek-cek, oh betul ayat Quran. Aku beriman. Aku beriman. Alif tu kita baca ke, alif tu tak berbunyi ke, nun tu dengung ke, nun tu tak dengung ke, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami beriman. Habis. Sudah. Siapa yang mampu beriman sedemikian, ya, sama ada dia punya level sama macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Betul kan? Ya, siapa nama? Sayyidina Abu Bakar. Dengar saja peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad cakap macam tu, apa saja yang dicakap lebih daripada tu pun aku percaya. Macam tu tuan-tuan. Tak adalah Abu Bakar tu nak cek betul ke? Bila agaknya tu? Pukul berapa agaknya? Nak cek kejap. Logik ke tak logik? Tak ada. Sayyidina Abu Bakar dia level macam tu tuan-tuan. Dia dengar, dia terus beriman. Kan? Tapi dalam kalangan kita ni mungkin level As-Siddiq tak mustahil tuan-tuan. Untuk saya dan tuan-tuan semua ni, level As-Siddiq tu tak mustahil, cuma susah sikit. Cuma susah sikit lah. Sebab kita ni kadang-kadang, ya ke hukum ni cakap macam ni? Kan? Ya ke hukum ni cakap macam ni? Leceh Kan? Kenapa tak azan aja terus semayang? Betul. Kenapa tak azan aja terus semayang? Nak ambil wudu lah, nak mandi wajib lah, nak kena tutup aurat lah. Kita pun jadi macam, leceh lah pula. Kalau macam tu lah, belum sampai lagi level Abu Bakar, tak usah berangan. Kan? Siapa yang kata, ustaz, saya tak faham ayat Quran, saya beriman terus. Kalau level kita ni tuan-tuan, itu malah nama. Malah nak fikir panjang. Ya, malah nak fikir panjang. Kenapa Allah Ta'ala bagi orang lelaki, anak lelaki dapat 2 harta pusaka, anak perempuan dapat 1? Kenapa kenapa kalau orang perempuan tu lepas dia cerai dengan lelaki dia kena tunggu berapa kali suci? Saya dah lupa dah. Ada apa? 3 kali. Terima kasih dia. Jazakallah khairan katsira. Ya, dia kena tunggu 3 kali suci. Kenapa Malah nak fikirlah. Tu malah, tu level kita. Kan? Kalau level Sayyidina Abu Bakar, itu memang level beriman sungguh, dan dia belajar. Itu nombor 1. Beriman bulat-bulat. Kalau kebanyakan daripada kita ni, ni last ni, insya-Allah last. Ya. Kalau keadaan kita ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita biasanya beriman dengan belajar. Okey? Kita biasanya beriman dengan belajar. Jadi untuk orang marhain, orang awam macam kita ni, nombor 1, ayat tu ayat Quran ke? Betul. Kita beriman dulu. Faham tak faham, beriman dulu. Kemudian jangan malas. Kita cek pula ayat Quran tersebut. Ya, apa hikmah Allah Ta'ala cakap macam ni? Ya, apa hikmah Allah Ta'ala sebut macam ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ingat, tak ada satu huruf pun dalam Al-Quran yang sia-sia. Tak ada satu pun. Ya, tak ada satu pun ayat Quran yang sia-sia. Ya, kalau contohnya dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala kata, kami turunkan hujan, kamu boleh minum air hujan tersebut. Dah masuk waktu dah. Ya, kamu minum air hujan tersebut. Ya, kamu boleh minum dengan selesa, dengan sedap. Dan Allah Ta'ala kata, kalau kami nak, kami boleh jadikan hujan tu
sampai tahap masin maung, masin tak boleh telan. Masin tak boleh telan. Kita baca ayat tu sekadar baca. Kita baca surah Waqiah sebab nak jadi kaya. Standard, termasuk saya yang cakap, standard. Ya. Tapi rupa-rupanya Allah Taala nak kata, ya, kalau kita kaji balik air hujan yang biasa kita dapat 2-3 hari ni, asyik hujan pagi, asyik hujan petang, ya. Rupa-rupanya air hujan yang tawar tu ada garam. Ya. Rupa-rupanya air hujan yang kita turun tu dia ada garam. Kita buka mulut, tosabulah bulan-bulan puasa ni kan. Waktu dah buka puasa. Hujan tu tadah mulut kan, masuk dalam mulut, rasa tawar. Rupa-rupanya ada garam. Allah Taala nak kata apa daripada surah Waqiah? Kami boleh tukar air yang kamu tak rasa garam tu sampai jadi pahit macam garam buat jeruk tu lah, kan? Sampai tahap macam tu, sampai kamu tak boleh minum dan pokok-pokok boleh mati dengan sebab hujan tadi. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kaji, insya-Allah kita akan jumpa dan kita akan nampak lebih banyak lagi tanda kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Saya ingat cukup sekadar itu saja dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala silap. Minta maaf kita terambil masa sikit. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.